Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Adiwa binti Syarifuddin dari kelas DPHU 4B, random matrix DHU 2020264613. Saya akan menerangkan tentang pengenalan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau yang dikenali sebagai e-contract bermaksud sebuah akad yang melibatkan dua pihak di dalam penggunaan elektronik. Antara kontrak elektronik yang kerap digunakan dalam seharian adalah perniagaan secara online kerana ia melibatkan akad jual beli. Tamsilnya perniagaan di dalam Shopee, Lazada dan perniagaan lain yang dibuat secara online. Perniagaan ini memerlukan kontrak perjanjian atau persetujuan di antara dua pihak sebagai perundangan yang membolehkan transaksi elektronik dilaksanakan agar lebih selamat dan terjamin. Oleh itu, pelbagai isu perundangan yang melibatkan perniagaan ini akan diambil kira dalam pembentangan kali ini. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nur Fazila Aini binti Abdul Rahman. Okey, saya pada kelas DPHU 4B. Okey, saya akan teruskan lagi pembentangan iaitu di bahagian ciri-ciri kontrak elektronik. Okey, ciri-ciri ada 5 yang dapat saya kongsikan. Okey, ciri yang pertama iaitu tempoh yang diambil adalah singkat. Okey. Ciri yang kedua pula, penggunaan perisian komputer secara khusus. Okey, komputer menjadi aset yang penting lah. Okey, bagi membolehkan berlakunya perhubungan dan perpindahan data transaksi. Okey, seterusnya isi yang ketiga pula, pengurusan lebih pantas kerana melalui medium elektronik, iaitu meliputi elektrik, okey, optik magnetik, biometrik, fotonik atau teknologi lain seperti komputer lah, dia lebih pantas. Okey, pengurusan dia agak lebih pantas lah kerana menggunakan elektronik. Okey, seterusnya yang keempat pula, pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik ini tidak pernah berjumpa secara bersemuka. Mereka membuat pengurusan melalui elektronik. Okey. Okey, yang last sekali dapat dilaksanakan secara jarak jauh, iaitu bahkan jauh dia tu negara ke negara lah boleh menggunakan kontrak elektronik ini. Okey, seterusnya pula kita akan masuk kepada contoh kontrak elektronik. Okey, contoh antara contohnya ialah e-perbekan, e-penerbitan, e-trending, e-retailing, e-shipping. Okey, itu antara contoh kontrak elektronik. Kontrak elektronik ni adalah perjanjian yang sah yang dimasuli melalui medium elektronik. Okey. Okey, contoh yang lebih mudah, kita nulis kontrak dalam komputer and kita menghantar kontrak itu melalui email and kepada kenalan kita, okey, atau rakan peniaga kita ke apa kan. Lepas tu di mana kenalan tu pula akan mendatangi secara elektronik lah, secara online, okey. Sebagai tanda menerima dan menghantar email tu semula kepada kita. Itu antara yang bentuk mudah kontrak dilaksanalah. Okey. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tafiz Nazra bin Hazamaidin daripada kelas DPHU 4B. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perbezaan antara kontrak elektronik dengan kontrak bersemuka. Mari kita lihat dari aspek kaedah pelaksanaan. Kontrak elektronik ini yang dipersetujui oleh pencadang dan penerima melalui media elektronik seperti gadget untuk berkomunikasi antara satu sama lain, manakala kontrak bersemuka yang disetujui oleh pencadang dan penerima melalui perjumpaan, yang mana mereka perlu menetapkan sesuatu tempat tersebut untuk berjumpa serta berbincang kontrak yang mahu dilaksanakan. Perbezaan yang kedua ialah dari aspek keselamatan. Kita dapat lihat bahawa kontrak elektronik ini lebih berisiko untuk berlakunya penipuan berbanding dengan kontrak bersemuka pula yang terjamin keselamatannya serta tiada penipuan. Hal ini berlaku disebabkan semua data yang penting seperti data privasi ataupun data pribadi kita perlu mengisi di dalam kontrak yang mahu dijalankan
ataupun perlu membuat pembayaran awal jika melakukan kontrak elektronik perniagaan. Maka para skamer boleh mengambil kesempatan terhadap mangsa yang leka dan tertipu dengan muslihat di dalam kontrak tersebut. Perbezaan yang ketiga ialah dari aspek perundingan. Kontrak elektronik ini memiliki perundingan yang terhad, manakala kontrak bersemuka mempunyai perundingan yang tidak terhad. Hal ini berlaku sedemikian kerana di dalam kontrak elektronik berkemungkinan berlaku salah faham atau tidak faham antara satu sama lain, maka untuk menerangkan sesuatu perkara itu agak susah berbanding dengan kontrak bersemuka pula, yang mana jika salah seorang tidak faham, maka dia boleh bertanyakan terus kepada individu lain untuk memahami lebih mendalam kerana penerangan yang amat jelas dan mudah difahami. Sekian itu saja dari saya. Sekarang saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam Fitri bin Sutainim daripada kelas DPHJU 4B, dan saya akan menerangkan tentang keabsahan kontrak elektronik menurut undang-undang. Secara umumnya, undang-undang kontrak bertujuan untuk mengawal selia aktiviti kontrak yang dilakukan dan memberi perlindungan kepada pihak yang terkilan dalam suatu keadaan mungkir kontrak. Baiklah, Akta Perdagangan Elektronik 2006. Akta Perdagangan Elektronik 2006 adalah akta khusus bagi mengawal selia aktiviti berkontrak secara elektronik di negara ini yang mengandungi peruntukan undang-undang mengiktiraf kedudukan dan penggunaan mesej elektronik dalam urus niaga perdagangan dan juga penggunaan cara elektronik dalam perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Pemakaian akta ini meliputi semua urus niaga perdagangan elektronik, termasuklah juga urus niaga perdagangan elektronik. Di Malaysia, Akta Perdagangan Elektronik 2006 telah mengiktiraf keabsahan kontrak dalam bentuk mesej elektronik ini, dan ia telah diperuntukkan di bawah Seksyen 6 dalam akta ini. Apa-apa maklumat dalam bentuk elektronik, sama ada keseluruhan atau sebahagian, tidak boleh dinafikan mempunyai kesan undang-undang dan ianya adalah sah. Dalam pembentukan suatu kontrak, komunikasi cadangan, penerimaan cadangan, serta pembatalan dan penerimaan pembatalan cadangan boleh dinyatakan melalui mesej elektronik dan ia tidak boleh dinafikan keabsahannya di sisi undang-undang. Yang seterusnya, pengiktirafan undang-undang mesej elektronik Seksyen 6. Apa-apa maklumat tidak boleh dinafikan kesan undang-undang, keabsahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa ia adalah secara keseluruhan atau sebahagian dalam suatu bentuk elektronik. Apa-apa maklumat tidak boleh dinafikan kesan undang-undang, kesahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa maklumat itu tidak terkandung dalam mesej elektronik yang memberi kesan undang-undang itu, tetapi hanya dirujuk dalam mesej elektronik itu dengan syarat bahawa maklumat yang dirujukkan itu boleh dicapai oleh orang yang terhadapnya maklumat yang dirujuk itu mungkin boleh digunakan. Yang seterusnya, pembentukan dan kesahan kontrak. Dalam pembentukan suatu kontrak, komunikasi tawaran, penerimaan tawaran dan pembatalan tawaran dan penerimaan atau apa-apa komunikasi yang berkaitan boleh dinyatakan melalui suatu mesej elektronik. Suatu kontrak tidak boleh dinafikan kesan undang-undang, kesahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa suatu mesej elektronik digunakan dalam pembentukannya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Nabiha binti Zakaria daripada kelas DPHJU 4B, DHJU 2020-25039. Baiklah, jelas sekali dalam pembentangan kali ini dapat disimpulkan bahawa kontrak elektronik merupakan suatu medium perniagaan dalam talian yang sangat penting, terutamanya dalam dunia teknologi digital dan rentas tanpa sempadan hari ini. Kontrak elektronik dapat memberikan banyak faedah dan banyak kemudahan kepada pengguna.
Namun, pengguna juga perlulah mengetahui dan memahami asas-asas undang-undang untuk berkontrak supaya dapat mengelakkan sebarang permasalahan yang tidak diingini. Pengguna juga perlu menggunakannya dengan cara yang sesuai bagi memastikan urusan perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengurangkan risiko. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.